Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Okey, baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Nuri pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Murid-murid, pada minggu ini masih tema yang sama, iaitu tema 3, pentingkan kebersihan dan kesihatan di bawah unit 8, menu sihat. Okey, baiklah, murid-murid pada hari ini akan melakukan tugasan di dalam buku aktiviti BM Jilid 1 di muka surat 49, 50 dan 51. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita melakukan tugasan kita di dalam buku aktiviti, murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 46. Okey, kita akan membaca dan berbincang bersama-sama terlebih dahulu. Murid-murid boleh buka pada muka surat 46. Okey, jom baca bersama-sama dengan cikgu. Makanan kesukaan Rizal. Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey, baiklah murid-murid. Kita telah baca bersama-sama tajuk makanan kesukaan Rizal ini. Okey, apa yang telah kamu fahami? Okey, dia menceritakan tentang Rizal. Okey, Rizal ni suka makan makanan yang berkhasiat. Macam mana makanan berkhasiat tu? Cuba lihat pada gambar di dalam muka surat tersebut. Okey. Itu ialah makanan berkhasiat. Contohnya ada buah-buahan, tembikai. Ada sayur-sayuran. Kalau lihat ada lobak merah, ada salad tu. Okey, dan ada ayam, ada ikan, ada roti, ada nasi. Okey, itu semua ialah makanan yang berkhasiat. Makanan seimbang. Kalau dalam piramid makanan, inilah makanan-makanan yang perlu kamu ambil setiap hari. Ini dinamakan makanan berkhasiat. Okey, kenapa makanan berkhasiat ni penting? Makanan berkhasiat ni penting supaya dapat memberikan kamu memberikan apa tadi dia cakap? Makanan berkhasiat ni dapat memberikan tenaga dan penting untuk membesar. Penting untuk pembesaran kamu. Kalau kamu lihat kamu ni semakin membesar ke semakin mengecil. Kalau kamu semakin mengecil, semakin kurus, ada masalah di situ. Mungkin kamu tak cukup zat. Kamu makan tapi kamu makan benda-benda yang tak sihat. Okey, jadi makanan berkhasiat untuk kamu lebih membesar, untuk pembesaran semakin tinggi semua, kamu kena ambil makanan yang seimbang, makanan berkhasiat seperti di dalam gambar tersebut. Okey, lihat pada perenggan kedua. Okey, buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Kenapa kena makan buah dan sayur? Kerana di dalam buah-buahan dengan sayur-sayuran ada banyak vitamin. Okey, kamu perlu makan pada setiap hari. Macam Rizal, dia suka makan tembikai dan lobak merah. Tak apalah kalau kamu suka tembikai dengan lobak merah saja. Janji kamu makan sayur dan buah-buahan. Okey, setiap hari mesti ambil. Okey, jangan tak suka makan sayur. Kena makan sayur supaya kamu boleh memperolehi vitamin daripada sayur dan buah. Okey, lihat pada perenggan yang terakhir sekali. Okey, makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Kenapa makanan ringan tak baik? Kerana dapat kalau kamu makan makanan ringan ni dapat mudaratkan kesihatan, merosakkan kesihatan kamu. Okey, contoh-contoh makanan ringan ni apa? Makanan ringan ni contoh-contohnya ialah gula-gula, keropok, minum-minuman bergas, air Coca-Cola, air Pepsi. Kalau kamu suka minum tu kan, tak baik sebenarnya. Okey, tidak baik untuk kesihatan kamu. Dia dapat merosakkan kesihatan kamu. Gula-gula, keropok, itu semua makanan yang tidak baik untuk kesihatan kamu. Rizal ni tidak gemar makan makanan ringan. Okey, faham?
Kamu boleh faham makanan berkhasiat dengan makanan yang tidak baik? Makanan berkhasiat apa? Makanan ringan tu macam mana? Makanan berkhasiat adalah penting untuk kamu membesar dan memberikan kamu tenaga. Okey, lihat pada kotak biru tu. Okey, kita bincangkan sedikit. Nombor 1, baca makanan berkhasiat sangat penting. Nampak di sini dia cakap makanan berkhasiat ni sangat penting. Okey, nombor 2, buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai apa jawapan dia? Buah-buahan dan sayur-sayuran ni mempunyai apa? Ya, banyak vitamin. Okey, nombor 3, makanan ringan apa dia? Jawapan, makanan ringan tidak baik untuk kesihatan. Okey, itu ialah idea-idea tu surat. Okey, tu surat tu yang ada di dalam petikan. Okey, itu saja yang kita bincangkan di dalam buku teks. Baiklah, sebelum kita memulakan tugasan kita, latihan kita pada hari ini, cikgu nak murid-murid sediakan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 seperti di dalam gambar ini terlebih dahulu. Boleh murid-murid? Bagus. Okey, murid-murid boleh buka pada muka surat 49. Okey, lihat pada muka surat 49, menu sihat. Okey, aktiviti 1 iaitu yang kamu perlu lakukan ialah lengkapkan dialog kemudian simulasikan situasi di bawah. Kita kena lengkapkan dialog kemudian kamu baca semula. Okey, kamu berlakonlah dengan ibu bapa kamu ke. Kamu baca semula, okey. Sebelum kita lengkapkan dialog ni, kamu nampak tak ada kotak di atas tu? Okey, itu kita kena baca terlebih dahulu dan kamu kena fahamkan betul-betul. Okey, baca sama-sama dengan cikgu. Selamat datang ke restoran ceria. Menyajikan nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Okey, nampak ada 3 kotak tu. Ayam, sayur dan sup. Ayam kukus dan ayam panggang. Sayur, timun, toge celur. Sup ayam dan sup sayur. Harga berpatutan. Okey, jika kamu lihat di sini, ini ialah yang banner lah. Kita lihat macam banner yang ditampal digantungkanlah di restoran ceria ni. Restoran ceria ni menjual nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Okey, kalau awak lihat ada ayam, dua jenis ayam yang dijual. Kamu boleh pilih ayam kukus ataupun ayam panggang. Okey, sayurnya pun dia ada jual, dia letak timun, toge celur. Sup ada 2, sup ayam ataupun sup sayur. Okey, lihat pada dialog di bawah. Jika awak lihat sebuah keluarga sedang menikmati makanan di restoran ceria. Keluarga ni sedang makan di restoran ceria ni jika kamu lihat. Okey, kita baca dulu terlebih dahulu dialog tu. Hari ini kita makan di restoran ceria. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya. Nasi ayamnya apa? Ada jawapan dah. Kan dekat atas dalam banner tu dah ada dah. Okey, kerana nasi ayamnya. Okey, jadi kamu tulis di jawapan di garisan tu lazat dan berkhasiat. Kerana nasi ayamnya lazat dan berkhasiat. Okey. Okey, di mana kita nak dapat jawapan? Ni jawapan dia. Kalau awak lihat. Okey. Di sini jawapan dia. Okey, seterusnya kita boleh memilih ayam apa dia? Kita boleh memilih ayam apa? Tadi ada 2 jenis ayam. Okey, kat mana jawapan dia? Sini. Kamu tulis. Kita boleh memilih ayam kukus atau panggang. Okey, dah ada jawapan dah, cikgu dah tulis. Kamu rujuk je nanti. Okey. Okey, kemudian lihat pada dialog ini. Saya suka makan nasi ayam dengan terpulang pada kamu. Saya suka makan nasi ayam dengan sup. Ada 2 jenis sup jika kamu lihat. Sup tadi sup apa? Sup ayam dan sup sayur. Okey, pilih salah satu. Okey, cikgu pilih nasi ayam dengan sup sayur. Cikgu pilih kat sini sup sayur. Kalau awak nak tulis sup ayam pun boleh. Okey.
Okey, seterusnya di sini pula awak baca, di sini ada sayur. Tengok bahagian sayur ni. Ada 2 jenis sayur tadi. Dijual sayur apa? Di sini ada sayur. Okey, kamu tulis timun dan tauge celur. Okey, timun dan tauge celur. Okey, seterusnya baca harga nasi ayam di sini. Harga nasi ayam, apa jawapan dia? Kat mana nak jawapan dia? Kat sini. Harga berpatutan. Tadi dah cakap, restoran tu dah cakap harganya berpatutan. Ayahnya pun kata dia suka sebabnya harga nasi ayam. Tulis di sini berpatutan. Okey, boleh memurid? Bagus. Tulis dengan kemas dan ejaan yang betul. Okey, kita lihat pada muka surat seterusnya. Baiklah, murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 50 pula. Okey, lihat pada muka surat 50. Okey, aktiviti 2. Aktiviti ini kamu perlu tulis idea tersurat berdasarkan bahan. Idea tersurat ni isi penting kat di dalam ayat tersebut. Okey, idea tersurat ni ialah isi penting. Kamu salin je balik ayat tu. Okey. Okey, baca terlebih dahulu. Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Okey, jom kita lihat pada keluarga Alia macam mana dia pentingkan kebersihan makanannya. Okey, lihat pada gambar pertama. Ada 7 saji, ada meja. Okey, baca. Emak menutup makanan dengan tudung saji. Lihat pada gambar tersebut. Dia tutup makanan dengan tudung saji supaya apa? Supaya lalat tidak menghinggapi makanan yang tersedia di atas meja tersebut. Kalau tidak nanti lalat bertelur. Kat tu dah rosak makanan awak. Kalau makan sakit perut. Okey, lihat pada gambar yang kedua. Ayahnya pula membuat apa? Ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Kalau makanan yang tak habis tu, elok lagi simpan dalam peti sejuk. Nak makan, panaskan semula. Ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Okey, lihat pada gambar yang ketiga. Apa Alia sedang buat ni? Untuk menjaga kebersihan makanan. Okey, Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Sebelum makan buah, kamu perlu basuh terlebih dahulu supaya bersih. Seterusnya gambar ke-4. Apa kakaknya sedang buat? Kakak memastikan tin makanan tidak kemek. Kenapa kita perlu pastikan tin makanan tidak kemek? Okey, biasanya kalau tin makanan ni kemek, makanan di dalam tersebut akan rosak. Masuk angin ke, kita tak tahu. Okey, dah. Kita dah baca. Kamu dah faham? Okey, kita lihat di bawah ni. Idea tersurat. Apakah idea tersurat? Isi penting yang terdapat di dalam ayat yang kamu baca sebentar tadi. Okey, tajuknya ialah cara-cara memastikan kebersihan makanan. Apakah cara-cara memastikan kebersihan makanan yang kita telah baca tadi? Ada 4 cara. Okey, jadi yang pertama, kalau yang pertama, lihat pada gambar pertama. Apa isi penting ni? Macam mana cara gambar pertama tu kamu nak pastikan kebersihan makanan? Okey, tulis. Kamu tulis nombor 1. Jawapannya, menutup makanan dengan tudung saji. Awak tak payah nak tulis emak. Kan? Tak payah tulis perkataan emak tu. Awak tulis je cara dia saja. Dia nak cara saja. Okey, idea tersurat ni tak perlu tulis nama-nama orang. Kamu perlu tulis isi penting saja. Menutup makanan dengan tudung saji. Okey, nombor 2. Menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Okey, nombor 3. Isi penting yang tadi apa dia? Membasuh buah sebelum dimakan. Dan yang terakhir tadi apa? Memastikan tin makanan tidak kemek. Okey, senang saja. Boleh murid-murid? Bagus. Murid-murid boleh rujuk nanti. Okey, kita lihat pada buku aktiviti muka surat seterusnya, muka surat 51. Murid-murid lihat aktiviti 3 ni kamu perlu bina dan tulis ayat. Okey, bina dan tulis ayat. Dia dah bagi kamu frasa di atas tersebut. Okey, dia beri kamu gambar.
kamu bina ayat berdasarkan frasa yang diberi dan gambar tersebut. Okey, lihat pada gambar tersebut dahulu. Yang pertama dah bagi contoh. Okey, lihat gambar. Ibu Riza sedang buat apa? Okey, frasa yang diberi dalam kotak tersebut ialah menyediakan sarapan. Jadi, macam mana kita nak bina ayat yang lengkap? Sebuah ayat yang lengkap. Okey, lihat di sini. Contoh dia dah beri. Ayat lengkap mesti kena ada titik noktah. Okey, contoh dia dah beri. Baca, Ibu Rizal menyediakan sarapan. Tadi frasanya ialah apa? Menyediakan sarapan saja. Bagaimana nak itu frasa tau. Bagaimana nak buat ayat yang lengkap, yang penuh? Kamu letak Ibu Rizal menyediakan sarapan. Mesti ada apa dekat ujung ni? Ada apa? Titik noktah. Okey? Boleh murid-murid? Jangan lupa. Selalu murid-murid cikgu ni lupa nak letak titik noktah. Dan mula ayat mesti letak huruf besar. Okey, mula ayat mesti huruf besar. Okey. Okey, kita lihat pada gambar yang kedua ni. Ni gambar siapa? Gambar Rizal. Tadi Ibu Rizal, ini gambar Rizal. Jadi kamu mestilah tulis Rizal. Jangan pula tulis Ibu Rizal pula. Tulis Rizal. Jangan letak nama Abu pula. Okey, sebab kita cerita tentang Rizal. Okey. Frasa yang dia beri bersarapan. Okey. Kalau awak lihat dia beri dalam kotak tu bersarapan. Okey, bagaimana awak nak buat ayat yang lengkap? Rizal bersarapan. Takkan awak nak tulis sikit je. Rizal bersarapan titik notah. Betul ke Rizal bersarapan? Okey, tulis ayat yang lengkap, yang penuh dan cantik. Awak tulis Rizal bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, titik noktah. Okey, seterusnya lihat pada gambar yang ketiga. Apakah Rizal sedang buat ni? Rizal sedang makan. Okey, frasa yang diberi ialah roti bakar. Okey, jadi macam mana awak nak bina ayat? Rizal makan beberapa keping roti bakar. Nak tulis Rizal makan roti bakar pun boleh. Okey, jadi ayat cikgu, Rizal makan beberapa keping roti bakar. Panjang sikit kan? Cantik sikit. Okey, seterusnya lihat pada gambar yang keempat. Apakah Rizal sedang buat? Dia minum, dia pegang gelas. Okey, frasa yang diberi ialah susu segar. Jadi Rizal ni minum susu segar. Okey, ayat yang dia nak kamu perlu buat, bina ayat. Rizal minum segelas susu segar. Ataupun kamu nak tulis Rizal minum susu segar pun boleh. Seterusnya, gambar yang terakhir sekali, Rizal sedang bawa basikal tu. Nak ke mana tu? Kemudian frasa tu dia bagi sentiasa cergas. Jadi tadi dia nak pakai, dia dah pakai baju sekolah, mestilah dia nak pergi ke sekolah. Sebab tu dia bersarapan kan. Okey, jadi macam mana awak nak buat Rizal sentiasa cergas ke apa? Okey, tulis ayat dia. Rizal sentiasa cergas pergi mana? Ke sekolah. Titik noktah. Okey, Rizal sentiasa cergas pergi ke sekolah. Boleh murid-murid? Faham? Okey, dah tahu bagaimana nak bina ayat? Okey, bagus. Okey. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid telah memahami apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Sekiranya murid-murid tidak faham, murid-murid boleh merujuk pada video cikgu semula. Kalau tak faham lagi, boleh bertanya kepada cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.